Okey, saya Suraya binti Kamar Anwar, nombor metrik P105157, analisis artikel 5 buah artikel dan akan mengulas berkaitan dengan 3 bahagian, iaitu rujukan, bahasa dan gaya penulisan artikel dan perkembangan huraian. Okey, 5 artikel yang saya pilih adalah seperti berikut. Jurnal yang pertama adalah aplikasi 4C pembelajaran abad ke-21 dalam kalangan guru pelatih pengajian agama Institut Pendidikan Kampus Datuk Razali. Jurnal yang kedua, pelaksanaan pendidikan abad ke-21 di Malaysia, satu tinjauan awal, ditulis oleh Mistin Radin dan Al-Muzammil Yasin. Jurnal yang ketiga, penerapan pendekatan pendidikan berasaskan qalbu dalam pembelajaran abad ke-21, cabaran dan harapan, ditulis oleh Muhammad Amir Muhammad Nisan dan Muhammad Syukri Hanafi. Jurnal yang keempat, pembelajaran abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian bahasa Melayu pelajar sekolah menengah, ditulis oleh Ainur Rahmah Ibrahim, Zamri Muhammad, Wan Muna Ruzana, Wan Muhammad. Jurnal yang kelima, amalan pembelajaran abad ke-21 PAP 21 dalam pengajaran dan pemudahcaraan PDPC guru sekolah rendah. Okey, seterusnya analisis rujukannya. Rujukan bagi jurnal yang pertama mengikut APA style. Format rujukan tersusun dan konsisten. 19 rujukan telah digunakan dalam kajian ini. Jurnal yang kedua, teknik penulisan juga APA style. Durasi rujukan bermula daripada tahun 2011-2017. Sebanyak 20 rujukan digunakan, iaitu 10 rujukan daripada jurnal, 1 proceeding, 2 dari PPK, 7 daripada laman sesawang. Jurnal yang ketiga ditulis mengikut APA style juga. Durasi rujukan sekitar 1999 hingga 2017. Sebanyak 26 rujukan digunakan. Jurnal yang keempat, rujukan mengikut UKM style dalam pelbagai bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Durasi rujukan sekitar tahun 2000 hingga 2016. Terdapat satu rujukan iaitu pada tahun 1970. Kita tengok ya. Okey, ini sebagai contoh. Satu saja yang diambil daripada 1970. Rujukan yang terbaik adalah 5 tahun yang terkini. Tetapi ini merujuk kepada ditemani sample size untuk research ya. Okey. Seterusnya adalah 29 rujukan dalam kajian ini. Terdapat satu atau dua sahaja yang tidak tersusun mengikut abjad, selebihnya tersusun mengikut abjad. Okey, jurnal yang kelima ditulis mengikut APA style. Durasi rujukan sekitar tahun 2003 hingga 2018. Terdapat satu rujukan pada tahun 1992. Sebanyak 21 rujukan digunakan dalam kajian ini. Keseluruhan rujukan menggunakan APA style bagi setiap jurnal. Satu rujukan dalam jurnal keempat menggunakan UKM style. Okey, terdapat rujukan yang tidak menyatakan secara jelas ambilan maklumat tersebut daripada laman sesawang. Seperti tarikh ambilan tidak dinyatakan. Rujukan diambil daripada pelbagai bahasa. Sebagai contoh bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Keseluruhan rujukan dirujuk sekitar 19 buah rujukan hingga ke 34 buah rujukan untuk menghasilkan sebuah jurnal. Okey, seterusnya bahasa dan gaya penulisan artikel. Jurnal 1. Artikel ditulis dalam bahasa Melayu, walau bagaimanapun perkataan bahasa Inggeris yang diambil tidak diitalikkan. Sebagai contoh, perkataan creativity. Keseluruhan bahasa yang digunakan dapat dipahami. Ayat yang digunakan baik, tetapi terdapat ada unsur ekstrim di situ. Sebagai contoh, perkataan mestilah semakin pantas. Okey, seterusnya jurnal yang kedua, artikel ditulis dalam bahasa Melayu, laras bahasa dipahami, terdapat ketidaktelitian sedikit dalam penulisan, seperti tidak menggunakan huruf besar dan huruf kecil pada tempatnya. Kita boleh rujuk pada jadual 1.
Okey, komunikasi K di situ, kolaboratif, tidak dibesarkan huruf di awalnya dan kreativiti di situ ya. Okey, seterusnya. Jurnal yang ketiga, artikel ditulis dalam bahasa Melayu. Laras bahasa mudah difahami, terdapat ayat yang diolah terlalu panjang. Sepatutnya boleh dicerakinkan. Terdapat beberapa kesalahan dari segi kata ganti diri yang sepatutnya tidak wujud dalam tulisan. Okey, sebagai contoh perkataan ia tu ya, kita boleh rujuk di sini. Artikel seterusnya. Okey, kata ganti diri ia tu. Sepatutnya tidak ditulis perkataan tersebut dalam penulisannya, penulisan ilmiah. Okey, seterusnya kita lihat kepada jurnal yang keempat. Artikel ni ditulis dalam bahasa Melayu juga. Terdapat ayat yang agak panjang yang sebaiknya dicerakinkan untuk menarik minat pembaca. Terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan ayat. Sebagai contoh, terdapat juga kesalahan dalam penulisan ayat melalui penelitian saya, seperti perkataan mata yang memberi maksud mata pelajaran. Kita rujuk contoh artikel ya. Secara tidak langsung akan meningkatkan pencapaian dalam mata ini. Sepatutnya mata pelajaran. Okey. Seterusnya kita tengok pada jurnal yang kelima. Artikel ditulis dalam bahasa Melayu. Laras bahasa yang mudah difahami. Terdapat ayat dalam perenggan yang diolah terlalu panjang, di mana ia boleh dicerakinkan kepada beberapa ayat yang lebih mudah. Contohnya, sebagai contoh, ayat yang terlampau panjang ayat yang terlampau panjang yang digunakan dalam sesuatu perenggan. Bagi artikel yang baik, maksimum dalam perenggan tersebut adalah 5 ke 6 potong ayat. Sebagai contoh, ini terlampau panjang dalam perenggan perbincangan, di mana penulis boleh memisahkan ayat-ayat tersebut supaya dapat menarik minat pembaca. Mari kita lihat perbincangan dalam perbincangan yang ditulisnya oleh penulis. Kepanjangan ayat dalam tulisan tersebut. 1. Secara, 2. Dapatan, 3. Justru, 4. Guru, 5. Hal ini, 6. Namun, 7. Dapatan, 8. Dapatan, 9. Guru, 10. Mereka, 11. Pelajar, 12. Namun, 13. Pandangan, 14. Hal, 15 antara, 16 keadaan, 17 hasil dan 18 justru. Panjang sangat dalam satu perenggan, sepatutnya boleh dicerakinkan. Okey, seterusnya perkembangan huraian dalam artikel. Bagi jurnal yang pertama, huraian ayat, isu disokong dengan fakta dan rujukan. Setiap ayat koheren dan mempunyai kesinambungan antara satu dan berikut. Penghujahan kajian ini merujuk kepada hujahan lokal dan global. Okey, jurnal yang kedua, huraian ayat sesuatu isu ada disokong dengan fakta dan rujukan. Setiap ayat koheren dan mempunyai kesinambungan antara satu dan berikut. Okey, penghujahan kajian ini banyak merujuk kepada hujahan lokal ya. Seterusnya, jurnal yang ketiga, huraian isu ada disokong dengan fakta dan rujukan. Setiap ayat juga koheren dan kohesif, mempunyai kesinambungan satu dengan yang lain, dengan satu isu dengan isu yang berikutnya. Penghujahan kajian ini merujuk kepada hujahan lokal. Jurnal yang keempat, huraian ayat satu isu ada disokong dengan fakta dan rujukan. Setiap ayat koheren dan mempunyai kesinambungan antara isu dengan isu berikutnya. Penghujahan bagi kajian ini 27 hujahan lokal dan 2 sahaja hujahan global. Jurnal yang kelima, huraian ayat di sesuatu isu tu ada juga disokong dengan fakta dan rujukan. Setiap ayat koheren dan mempunyai kesinambungan antara satu isu dengan isu berikutnya. Penghujahan kajian ini merujuk kepada 13 hujahan lokal dan 8 hujahan global. Mari kita lihat bagaimanakah bentuk huraian ayat tu, dia ada disokong dengan fakta dan rujukan. Okay, sebagai contoh ya, kajian PDPC berasaskan kemahiran abad ke-21 dalam bidang pendidikan telah banyak
dilakukan. Namun kajian analitikal berkaitan pelaksanaan kekangan-kekangan yang dihadapi oleh guru serta cadangan penambahbaikan amalan PAK 21 dalam PDPC tidak banyak dilakukan. Jadi itu ada merujuk Masyuniza 2015. Maksudnya dia ada disokong dengan rujukan. Seterusnya, antara cabaran yang dikenal pasti dalam PAK 21 adalah cabaran melibatkan kesediaan guru, kesediaan pelajar, kemudahan infrastruktur, kemudahan BBM, kemudahan sumber rujukan, tambahan penggunaan teknologi capaian internet. Husni Abdul Razif, Khairatul Akmal, Hasanah Ihsan, Fatahiyah, Wan Sakinah, Wan Ngah et al. 2018. Okey. Jadi ini menunjukkan kajian ini ada mempunyai sokongan fakta dan rujukan. Okey. Bagi artikel yang penghasilan artikel yang bermutu tinggi, perlulah mempunyai keseimbangan dalam hujahan lokal dan global. Hal ini bagi menarik minat bukannya Malaysia sahaja, malah antarabangsa bagi membaca dan menggunakan jurnal kita sebagai rujukan. Okey, penghasilan jurnal yang baik perlulah seimbang dari segi hujahan lokal dan global. Sebagai contoh, sekiranya kita menggunakan 30 rujukan dalam jurnal kita, seharusnya menggunakan 15 lokal dan 15 global punya hujahan. Okey. Secara keseluruhan, secara rumusannya, bagi bahagian perkembangan huraian ayat dalam artikel, kebanyakannya menyentuh kepada hujahan lokal lah. Tidak begitu banyak jurnal yang menggunakan hujahan daripada global. Okey. Secara keseluruhan pembentangan saya pada hari ini, dari segi aspek rujukan, majoriti menggunakan APA style, ada satu sahaja menggunakan UKM style. Dari segi bahasa pula, penulis banyak menuliskan ayat dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh pembaca. Namun begitu, bagi kita sebagai penulis jurnal, perlulah lebih teliti untuk memastikan mutu dalam penghasilan artikel. Seterusnya, perkembangan ayat adalah baik, tetapi perlulah menggunakan bahasa yang mudah difahami, dan setiap isu yang digunakan perlulah ada kesinambungan yang baik bagi memastikan kualiti sesuatu penulisan. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.